Assalamualaikum dan salam sejahtera keluarga Malaysia. Berita pagi Sarawak edisi Ahad 19 Jun bersama saya Muhammad Aziz Rahim. Kita mulakan berita dengan perkembangan ini. Bekalan air di kawasan terjejas di Batu Tujuh Jalan Miri Bintulu dijangka pulih esok. Namun bergantung dengan keadaan cuaca semasa. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Julaihi Narawi memberitahu kementerian dan agensinya Lembaga Air Kawasan Utara Laku giat berusaha memulihkan semula bekalan air yang melibatkan kira-kira 80% kawasan terjejas di bahagian tersebut. Jelas Datuk Julaihi, pasukan tindak balas kecemasan yang terdiri daripada pelbagai agensi telah memulakan kerja-kerja baik pulih bagi saluran paip yang terlepas sambungan itu pada hari kejadian pada Khamis lalu. Dedahnya kerja baik pulih mengambil masa ekoran cuaca hujan dan berlakunya pergerakan tanah di kawasan tersebut. Datuk Julaihi berkata demikian kepada pemberita di Pusat Konvensyen Borneo, Kuching. Beliau dalam pada itu memaklumkan pihak Laku akan menambah lagi 5 buah tangki air bergerak dari Muka, Bintulu dan Kapit bagi membekalkan air kepada penduduk di Miri. Sebelum ini katanya pihak yang telah menghantar 18 buah tangki air bergerak ke kawasan terlibat. Penambahan pusat pengambilan air bagi penduduk terjejas bekalan air di sekitar Miri berjalan lancar. Pemangku Ketua Bomba dan Penyelamat Malaysia Zon 6 Miri, Penguasa Kanan Bomba 2 Ahmad Nizam Sapai berkata langkah ini dibuat bagi memastikan penduduk terjejas mendapat bekalan air mencukupi. Pihak bomba telah memberi bantuan dari segi dua water tanker di mana dengan keanggotaan 4 orang anggota, setiap satu water tanker, satu pemandu dan satu pembantu pemandu. Dan telah beroperasi bermula 16, 17 dan 18 pada hari ini. Dan untuk makluman, semua pengurusan bekalan air berjalan dengan lancar. Beliau berkata demikian ketika membuat tinjauan di pusat pengambilan air di Desa Murni Permajaya Miri. Jelas beliau pengurusan bekalan air dilakukan oleh pihak Pusat Pengurusan Krisis Air di Laku. Tambah beliau, sebuah lagi tangki air bomba dengan muatan 20,000 liter air daripada pihak JBPM Bintulu turut digunakan dalam menghadapi krisis air ini. Sementara itu, suasana di pusat pengambilan air di Desa Murni Permajaya semalam lancar. Masih baik semalam ada hujan. Sebab pun hujan tidak lama tidak cukup pakai kami orang cuci baju semua lah. Itulah saya ambil air kat sini hari ini. Harap dapat cepat waktu pahit tu lah. Memperbaiki pahit itu. Susah banget ada air, tidak pakai cuci baju, tidak pakai cuci piring semualah. Lama lebih dari 2 jam ni. Dari 2 jam. Susah. Mau cepat pun tak boleh. Masa tunggu. Krisis air di Miri itu susulan daripada gangguan bekalan air terputus yang berlaku sejak Khamis lalu akibat kebocoran paip utama bagi di Batu Tujuh Jalan Miri Bintulu berhampiran Puspakom sehingga menjejaskan lebih daripada 85% penduduk, khususnya bahagian utara bandaraya itu terjejas apabila tidak dapat menerima bekalan air. Buat masa ini, kerja-kerja membaik pulih sedang giat dilakukan. Kesemua 82 cawangan Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB sebulat suara mengekalkan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sebagai Yang di-Pertua PBB tanpa bertanding untuk penggal 2022-2025. Timbalan Premier Datuk Amar Douglas Uga Embas berkata kesemua cawangan yakin di bawah kepimpinan Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari akan menjamin kestabilan, kemakmuran dan kegemilangan Sarawak. Dato' Amar Douglas memberitahu Premier Sarawak merupakan seorang yang berkebolehan, berintegriti, berani, tegas dan pintar untuk mencari punca hasil kepada Sarawak. Sehubungan itu, beliau mengajak ahli-ahli PBB supaya terus bersatu, bekerjasama dan berdisiplin tinggi supaya gabungan Parti Sarawak dan PBB khususnya akan memperoleh kemenangan besar pada pilihan raya umum ke-15 kelak. Dato' Amar Douglas berkata demikian dalam ucapan aluannya pada Majlis Perasmian PBB
ke-15 di Kuching yang disempurnakan oleh Datuk Bertinggi Tan Sri Abang Johari. Dalam pada itu, beliau berkata sejak 5 tahun lepas Sarawak telah menikmati autonomi yang tidak pernah dirasai sebelum ini. Ini telah memberi kesan kepada pelaksanaan pentadbiran serta agenda dan dasar pembangunan yang telah memberi manfaat kepada rakyat dan negeri ini. Dalam tempoh berkenaan, Sarawak telah menyaksikan pelaksanaan projek dengan cepat, pesat dan menyeluruh seperti projek infrastruktur selain penyaluran bantuan kepada rakyat. Barisan Majlis Kerja Tertinggi MKT Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu Sarawak PBB akan diumumkan pada pagi ini. Menurut Penasihat Undang-Undang Parti PBB Sarawak, Datuk Awang Bemi Awang Ali Basah, ini berikutan jumlah perwakilan lebih 1,000 orang dan ia memerlukan masa bagi pengiraan. Itu proses biasa dalam mana-mana pengundian. Dan kita beri pertimbangan yang sewajarnya lah. Oleh itu, keputusan tidak dapat diumumkan semalam dan hanya diumumkan selepas semua pihak berpuas hati. Datuk Awang Berni ditemui pemberita di Pusat Konvensyen Borneo Kuching selepas menyaksikan pemilihan ahli MKT dalam Perhimpunan Agong PBB. Sesi pemilihan ahli MKT semalam menyaksikan seramai 21 ahli PBB merebut 16 jawatan dalam MKT dan 11 daripadanya merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Sarawak. Jejantas persimpangan lapangan terbang Miri berhampiran Taman Tunku akan mula dibuka kepada orang awam bermula esok bagi melancarkan aliran trafik di kawasan berkenaan. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, orang awam boleh melalui jejantas sepanjang 850 meter itu bagi urusan keluar masuk Miri dari Taman Tunku ke Kuala Baram atau Permai Jaya. Datuk Seri Lee Kim Shin memuji usaha pihak kontraktor dan Jabatan Kerja Raya yang mempercepatkan operasi bagi menyiapkan projek jejantas yang sekian lama ditunggu oleh penduduk Miri sejak pembinaannya pada Disember 2018. Beliau menjelaskan projek tersebut merupakan sebahagian daripada projek Lebuh Raya Pen Borneo yang dilaksanakan secara berperingkat. We will be open at 12 midnight on 20th, is coming midnight, 20th of June. Yeah, meaning 21st hour pagi. We can use this. We will open up for traffic already. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melawat projek jejantas persimpangan lapangan terbang Miri. Datuk Seri Lee juga memaklumkan selepas siapnya jejantas itu, pihak kontraktor akan beralih ke kawasan lain termasuk menyiapkan kerja-kerja akhir di Pujut Corner dan Jambatan Dua Hala Sungai Miri bagi persimpangan Padang Kerbau yang dijangka dibuka kepada umum pertengahan Julai depan ini. Lebih banyak jawatan kuasa atau One Stop Committee OSC bagi menangani isu dadah dan substans perlu ditubuhkan meliputi kawasan-kawasan pentadbiran ketua masyarakat iaitu penghulu. Timbalan Menteri Pembangunan Bakat Datuk Francis Harden Hollis berkata usaha itu penting susulan kebimbangan terhadap penyalahgunaan dadah yang telah menular ke kawasan luar bandar. Penubuhan OSC di semua kawasan pentadbiran penghulu diharap dapat memberi kesan yang lebih efektif kerana ia melibatkan tanggungjawab pemimpin peringkat akar umbi termasuk ketua kampung, tuai rumah dan komuniti setempat. Walau bagaimanapun, Datuk Francis menjelaskan penubuhan OSC semata-mata tidak akan membuahkan hasil jika jawatan kuasa itu tidak melaksanakan aktiviti atau pemantauan dalam mencegah penyalahgunaan dadah. Katanya pemantauan oleh ketua kaum bersama dengan komuniti di bawah jagaan masing-masing amat penting dalam memastikan tidak berlaku aktiviti tidak sihat berkaitan dadah di tempat mereka. Beliau berucap merasmikan program pendidikan dan pencegahan sempena sambutan Hari Anti Dadah Kebangsaan peringkat daerah Seri Aman di Seri Aman. Di Seri Aman, walaupun aktiviti penyalahgunaan dadah masih terkawal, namun Datuk Francis tidak mahu semua pihak bersikap sambil lewa kerana anak muda termasuk pelajar sekolah antara yang mudah terpengaruh. Malah isu dadah ketika ini juga bukan lagi masalah sosial yang hanya berlaku di kawasan bandar, sebaliknya bahan terlarang berkenaan sudah begitu mudah dibawa masuk ke kampung dan rumah-rumah panjang.
Sebanyak 3 kes penyakit demam denggi direkodkan bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini di daerah Limbang. Pegawai Perubatan Pejabat Kesihatan Bahagian PKB Limbang, Dr. Muhammad Aslam Arifin berkata kebanyakan kes itu tidak serius dan hanya mendapatkan rawatan simptomatik dan di rumah sahaja. Menurut Dr. Aslam, kes demam denggi boleh berlaku di mana-mana sahaja dan meminta masyarakat cakna terhadap kebersihan di sekitar rumah mereka. Kebanyakannya memang melibatkan kawasan bandar lah. Macam taman, kampung-kampung di persekitaran bandar Limbang lah. Tapi secara amnya, kalau kita tengok trend semasa, sebenarnya memang kes tu berlaku di bandar dan juga di luar bandar. Sebab kita tengok ada juga melibatkan kes di rumah panjang lah. Dedahnya demam denggi menampakkan gejala ringan namun tidak dirawat awal boleh menyebabkan kematian. Beliau menyatakan demikian pada program Gotong Royong Mega bersempena Hari Denggi ASEAN 2022 dan kempen pencegahan denggi peringkat bahagian Limbang di Kampung Bunga Raya. Sementara itu, penolong pegawai kesihatan persekitaran Majlis Daerah Limbang MDL, Diana Esa menyifatkan kempen itu berupaya membentuk masyarakat menjaga kebersihan di kawasan rumah mereka. Kempen ini dianjurkan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Di dalam Sarawak ini kami antara dua yang terpilih lah. Satu adalah Majlis Daerah Limbang. Kita bersama-sama dengan penduduk tempatan mengajar mereka cara-cara untuk pemusnahan tempat pembiakan nyamuk denggi. Dan di mana mereka seperti saranan oleh Kementerian Kesihatan menjalankan 10 minit setiap hari. Kalau mereka ingin membuang sampah-sampah besar itu, digalakkan mereka untuk menghubungi kami lah untuk mengelakkan sampah besar itu bertakungan air. Kempen berkenaan merupakan anjuran bersama MDL dan PKB Limbang. Sekian berita pagi Sarawak edisi Ahad 19 Jun. Keluarga Malaysia dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Salam keluarga Malaysia dan salam hormat. Assalamualaikum.